orang perempuan, kalau rasa suami tak layan kita, kita lah minta dilayan. Abang cakap I love you pada saya. Adakah itu terhege-hege? Tak, sebab suami tu berat mulut. Kadang dia tak ingat nak cakap benda tu. Dia rasa benda tu tak penting. Tapi bagi kita penting tak suami cakap I love you? Penting kan? Lepas tu saya nak tanya isi-isi sekalian, biasa tak sikat rambut suami? Wow, bagusnya. Oh, suami botak tak ada rambut. Masya Allah, Ustazah baru dengar hari ni. Dah botak dah, nak macam mana Ustazah? Dah sapulah minyak apa-apa, harap rambut tumbuh semula. Masya Allah. Siapa tak pernah sikat rambut suami tu, bertaubatlah. Okey. Oh, suami tak benarkan, sikatlah masa dia tidur. Ya ke suami tak benarkan? Oh, sebab dia sikat tengah, takut kita pula selama ni tak bersetuju dia sikat tengah. Macam budak baik sangat kan, tiba ada urat tengah. Okey, tak apa. Kita tengok dulu hadis Nabi SAW. Ada yang kata biasa buat, bagus yang biasa buat. Masya Allah. Sebelum kepala suami masing-masing dah tidak ada rambut, sempat lagi, walaupun sekarang dah nipis dah, boleh lagi buat ya, insyaAllah. Kita tengok, Urwah pernah ditanya, adakah wanita yang sedang haid boleh melayani aku atau berdekatan denganku sedangkan dia sedang berjunub? Lalu Urwah menjawab, semua itu pernah remeh sahaja bagiku. Mereka boleh saja berkhidmat kepadaku. Tidak ada seorang pun yang berdosa. Aisyah pernah memberitahuku bahawa dulu, okey, sebab apa? Ada je cerita, Aisyah cerita, contoh tadi, aku sedang haid, lalu aku minum air dan Nabi letakkan. Aku sedang haid dan aku makan daging dan Nabi makan di tempat mulutku. Aku sedang haid, kemudian Rasulullah mengajakku masuk dalam selimut seperti biasa. Sebab sebelum kedatangan Islam, wanita yang datang haid akan diletakkan di luar rumah. Dianggap kotor, jijik, membawa malang, membawa malapetaka, membawa sial dan sebagainya. Sebab itu saya pernah baca dalam tahun lepas, ada lagi kes sampai wanita mati. Sebab rupanya di dunia hari ini budaya seperti itu wujud lagi. Saya tak ingat negara mana, bangsa mana, tapi bukan yang terdekat di sinilah. Yang mana wanita tu didepui mati kelaparan sebab suami ni bukan sekadar kurung bila dia haid dalam reban luar rumah. Suami ni tak beri makan dan tak beri minum. Dan entah macam mana boleh jadi macam tu sampai mati kebeluran dan dahaga. Jadi kalau kita baca dalam contoh bangsa Yunani, bangsa macam-macam lah, sebelum kedatangan Islam, wanita-wanita kalau suami nak tinggal, contoh suami nak pergi jauh, nak pergi berniaga ke apa, dipakaikan wanita ni celana besi dan diikat pula dengan rantai, diikat dengan tiang rumah dan sebagainya. Nak buang najis, nak buang air besar kecil dalam besi itulah, dengan kotor jijik. Sebab mereka menganggap wanita ni kalau suami tinggal tak boleh jaga diri, tak boleh percayai, nanti main dengan lelaki lain dan sebagainya. Kemudian bila haid dianggap kotor jijik, kena duduk dalam reban, keluar daripada rumah, tak boleh duduk dalam rumah, nanti bawa sial. Sebab itu bila Islam datang, Nabi tunjuk bukan sekadar itu. Siap Nabi boleh peluk, Nabi panggil dalam selimut. Sebab ketika Aisyah datang haid, Aisyah terus keluar daripada selimut. Nabi terus bertanya, adakah kamu kedatangan haid? Ya, ya Rasulullah. Rasul pun menarik semula. Sebab itu bila kita jumpa kisah-kisah macam ni, apa kaitan dengan berjunub? Apa kaitan dengan haid? Sebab kita tak berlaku dalam masyarakat kita. Islam telah menidakkan semua perbuatan zalim terhadap perempuan. Jadi Alhamdulillah, Urwah pun menjawab, semua itu perkara remeh sahaja bagiku. Mereka boleh saja khidmat kepadaku walaupun isteriku sedang haid. Tidak ada seorang pun yang berdosa. Aisyah pernah memberitahu bahawa dulu beliau menyikat rambut Nabi sedangkan dia di dalam haid. Ketika Rasulullah berada di bahagian tepi masjid, baginda hulurkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di dalam biliknya. Lalu beliau menyikat rambut baginda meskipun dia sedang haid. Ia adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Ceritanya, rumah Sayyidatina Aisyah kan sebelah Masjid Nabawi. Sekarang di mana letak rumah Sayyidatina Aisyah? Di tengah Masjid Nabawi.
Makam Nabi tu, Raudah tu lah rumah Sayyidatina Aisyah. Kan Nabi ditanam di mana tempat Nabi wafat. Dan di mana Nabi wafat? Di dalam bilik di rumah Sayyidatina Aisyah. Jadi tidak dianjakkan ke mana-mana, di situlah tempat ditanam. Kenapa rumah berada di tengah masjid? Dulu masjid tak sebesar sekarang. Dulu rumah tu sebelah masjid. Sekarang bila dah berlaku pembesaran, akhirnya rumah yang asal rumah Nabi dengan Aisyah berada di dalam masjid. Jadi ketika itu bila Nabi nak sikat rambut, kita tahu Nabi seorang yang paling smart, jaga penampilan diri, baju walaupun tak iron macam iron, wangi, bersih. Dan Nabi suka merapikan rambut. Nabi boleh tak sikat sendiri? Boleh. Nabi minta je lah sikat. Tapi Nabi nak tunjuk contoh kepada umatnya. Dan kita orang perempuan, kalau rasa suami tak layan kita, kita lah minta dilayan. Abang-abang cakap I love you pada saya. Adakah itu terhege-hege? Tak, sebab suami tu berat mulut. Kadang dia tak ingat nak cakap benda tu. Dia rasa benda tu tak penting. Tapi bagi kita penting tak suami cakap I love you? Penting kan? Kita duduk tunggulah daripada pagi sampai malam. Sekali pun tak cakap. Dah tak payah tunggulah. Pagi-pagi cakap dah. Bang, cakap. Cakap apa? Macam biasa. Awak mula dulu. Sebab saya hari-hari saya mula dulu. Hari ni awak mula dulu. Alhamdulillah kalau dia start dulu. Tapi ramai suami dia perlu diminta. Nak tunggu sampai mungkin tak akan masa tu dah bengkak. Dah nak marah sangat dah. Sampai dah ngkit. Sepanjang 10 tahun kahwin awak tak pernah cakap I love you. Saya cakap I love you dan awak cuma cakap I love you tu je. Dia beza ya. Sampai yang mula tu beza. Sebab seronok. Soalannya bila jawab I love you tu macam sebab dia nak balas je apa kita cakap. Tapi kalau dia mula dulu, kita punya gembira tu, wah terima kasih. Gitu kan. Kena suruh, kena paksa. Bagi dialog apa yang kita nak setiap hari. Bila awak berada di pejabat, selepas 2 jam awak kena hantar mesej I miss you. Macam tu contohlah. Okey, baik. Sebenarnya ada orang anggap benda tu macam mengarut kan. Bila berpisah tempat kerja, walaupun satu hari ada orang kahwin 20 tahun, dia masih ada rasa rindu. Saya pernah jumpa seorang lelaki, masa tu saya ceramah. Saya ceramah di satu agensi kerajaan. Kita cakap bab rumah tangga. Lepas tu ada seorang ni, umur dia dah nak pencen. Dia kata, Ustazah saya dah kahwin hampir 40 tahun. Tapi saya nak cakap jujur dengan Ustazah, saya kat pejabat, saya dah rasa rindu dekat isteri saya dekat rumah. Setiap hari saya tak sabar nak balik petang, nak tengok wajah isteri saya. Semua dalam dewan tu kan tepuk pada seorang pegawai ni. Dan memang nampak dia seorang yang penyayang. Dia kata, Ustazah, isteri saya dah banyak berkorban sekian-sekian. Saya tahu dia susah kat rumah, dia penat apa semua. Dan saya tahu perkataan yang sebegitu sangat bermakna bagi seorang wanita. Jadi saya ajar diri saya. Saya tahu isteri saya suka bila saya dah separuh masa kat pejabat, saya cakap, rindulah, tak sabar nak balik. Walaupun kadang masa tu saya bukan rindu sangat pun. Tapi dia buat kerana dia tahu isteri suka. Buat apa yang isteri suka. Dan saya dapati isteri saya akan sambut saya dengan wajah yang bercahaya. Wajah yang gembira bila petang. Walaupun dia penat. Sebab orang perempuan kekuatan daripada emosi. Walaupun badan dia sakit, penat, tapi emosi dia kuat, dia gembira. Dia boleh bangun masak, dia boleh buat kerja. Tak berhenti dia boleh buat. Tapi kalau emosi dia sedih, terganggu, mulalah rasa tua 20 tahun. Semua tak larat. Padahal emosi dia. Masya Allah. Jadi suami yang bijak, dia tahu di mana kunci, di mana switch dia boleh aktifkan isteri dia. Gitu. Tapi ramai suami, dia berat mulut. Tapi Nabi SAW berbeza. Ringan mulut puji isteri, hargai isteri, tanya khabar isteri. Dan ringan mulut berbual dengan isteri. Nanti kita tengok ada kisah bagaimana Nabi berbual dengan isteri panjang lebar. Okey, kita tengok dalam kisah sikat rambut ni, Nabi pergi ikut tingkap. Sebab Sayyidatina Aisyah sedang haid, jadi tak boleh masuk dalam masjid. Apa yang Nabi buat? Nabi hulur kepala melalui tingkap. Baca tak tu? Baginda hulurkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di biliknya. Lalu beliau menyikat rambut. Kita janganlah ikut betul-betul ya.
Bang, awak keluar rumah, kod tingkap. Kod tingkap bang. Suami pun pelik kenapa kod tingkap ni kan. Duduk pula rumah pangsa, duduk atas kan. Macam mana nak buat ni? Ya? Lelaki tanya tak salah kan kalau lelaki lepak kedai kopi? Oh, ada soalan. Tak salah kan suami lepak kedai kopi? Jawapannya tak salah. Nabi ada tempat lepak juga. Antaranya adalah kalau pergi Madinah, Masjid Nabawi, kan ada yang masih ditinggalkan pokok-pokok tu, yang kita panggil apa nama? Siapa ingat? Masjid Nabawi sebelah tu kan ada pokok-pokok tu yang masih dijaga tu. Tiba saya tak ingat. Siapa ingat? Bani Sa'idah tu. Saqifah Bani Sa'idah. Ustazah, terima kasih. Betul dah ni Ustazah ni. Saqifah Bani Sa'idah itu antara tempat Nabi selalu lepak. Sebab apa? Di situlah kebun yang dimiliki oleh kaum Ansar. Biasa di situlah memang ada dulu perigi, tempat mereka duduk, bincang, saling bertemu, lepak-lepak. Dekat tak dengan rumah Nabi? Dekatlah tu. Tak jauh. Maksudnya kalau nak lepak pun jangan jauh sangatlah. Biar isteri tahulah mana nak cari ya. Lepas tu tempat yang jadi kebiasaan supaya kalau ada apa-apa emergency ke apa semua mudah. Dan bila nak keluar, Nabi subhanallah bukan haja nak keluar minta izin, nak bangun solat pun Nabi minta izin. Aisyah bercerita suatu hari Nabi meminta izin denganku. Wahai Aisyah, ada dalam ni tapi kita tahulah muka surat berapa ni. Kalau baca habis kita akan jumpa. Nabi minta, wahai isteriku Aisyah, izinkan aku bertemu dengan Tuhanku. Nak bangun qiyamul lail, nak tinggalkan isteri tidur ni, minta, bagi tahu Aisyah. Bimbang kok isteri bangun tengah malam, tengok-tengok Nabi tak ada. Tak naklah isteri ni jadi syakwa sangka, pergi mana ni, tak bagi tahu ni. Sebab ramai suami marah bila isteri syak. Awak ni nak sangka buruk, nak syak-syak. Rupanya perbuatan suami itu menimbulkan syak. Jadi tak nak timbulkan syak, berterus terang bagi tahu. Jadi malam ni Bang nak minta izin tahajud ya. Macam tu kan. Subhanallah, nak sebut sampai tahap tu Nabi minta izin. Adakah Nabi takut isteri? Bukan bab takut isteri ni. Ini bab menghormati, memuliakan, supaya terhalang daripada berlakunya konflik. Jadi subhanallah, Masya Allah, kadang suami ada waktunya, isteri pun nak juga dengan kawan-kawan. Kalau rasa cemburu suami kawan-kawan, kita terailah minta, bang boleh tak saya nak pergi mengopi dengan kawan saya. Oh, nak ngopi juga kan, awak jaga anak-anak ya bang, saya nak keluar setengah hari je dengan kawan. Tengok respon suami. Boleh ke Ustazah? Dia kata boleh. Kalau me time dengan kawan. Alhamdulillah, ada yang boleh. Ustazah, suami kata tak boleh. Maksudnya kalau ada suami kata dah kahwin pun nak ada me time dengan kawan. Ya, maksudnya ada yang kata boleh, ada kata tak boleh. Jadi pandai-pandailah uruskan masalah rumah tangga masing-masing ya. Maksudnya ada. Tapi nak bagi tahu sebenarnya boleh kalau isteri nak keluar dan keadaan terjaga, terpelihara maruah apa semua. Tapi kalau suami memang tak suka. Dan ada kes suami pernah lafazkan taklid, dan taklid sebenarnya tak boleh ditarik balik ya. Tak boleh tarik balik. 4 mazhab taklid tak boleh tarik balik. Taklid ni tak boleh ditarik balik. Dia taklid apa? Sebab isteri suka hiking. Bila hiking 3 hari, 2 hari pergi sampai luar negara, dan grup hiking tu bersama lelaki, tidur dalam hutan yang mana tak boleh nak berhubung, internet tak ada, tak tahu apa jadi. Sebab isteri ni memang ada hobi dia hiking. Jiwa dia daripada muda sampai sekarang, masuk umur dah 50 lebih ni, hiking lagi ni. Walaupun suami kenal semua kawan isteri pergi hiking, dia kata, Ustazah, saya terjaga suami saya kat sini. Suami pula, yang kemah lelaki lain kemah ni. Lepas tu saya tanya, puan, bila makan sekali tak? Sekali. Bila naik bukit sampai nak puncak tu, tolong menolong tak? Tolong menolong. Tapi kami tak sentuh, kami lapik, kadang kami guna kayu. Tetapi apa yang suami larang itu berasas. Suami sampai lafaz taklid, kalau pergi lagi hiking jatuh talak. Jadi dia tanya, Ustazah boleh tak talak tu ditarik balik? Sebab suami nak tarik balik. Suami sebut tu ketika marah. Saya kata, carilah 4 mazhab. Memang cuma ada pendapat yang sangat lemah, sangat terpencil, dan mahkamah tidak menggunakannya. Tetapi puan boleh pergi ke mahkamah, saya tak tahu, sebab akhirnya terserah kepada hakim.
Tapi kalau 4 mazhab semua, tak boleh ditarik balik. Tapi ustazah, saya dah bayar dah ni, saya kena pergi juga, dan suami dah izinkan, cuma dia dah taklid hari tu. Sekarang suami dah izin saya bagi sebab saya dah janji ini yang terakhir luar negara dan dah bayar mahal ribu-ribu. So, apa yang berlaku? Puan pergi, taklid jatuh, talak jatuh satu, nanti rujuklah balik. Tapi semua itu buatlah melalui mahkamah. Sebab dia kata kalau tak, hidup saya macam rasa sepanjang hayat. Sebab dia orang kasih sayang, loving couple. Cuma sebab suami marah sangat masa tu, isteri kita tak nak pergi. So lepas tu rujuk balik. Sebab apa? Taklid ni macam ikat leher belenggu. Lagi teringat, maksudnya hubungan tu terikat dengan taklid. Faham ya? Ada talak yang dijatuhkan dengan talak yang bersyarat tu. Subhanallah. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masa pun dah habis. Jadi kita ni tak sempat dah nak baca cerita-cerita lain lagi. Kita dapat beberapa perkara daripada perbincangan hari ni pun balik kita dah boleh buat. Contohnya apa? Kongsi berus gigi. Okey, skip ustazah. Kongsi bekas minum boleh, tapi tak semestinya pada tempat yang sama. Kongsi makanan boleh. Sikat rambut boleh. Bukan setakat sikat, shampoo. Dan sunat ni bukan hanya isteri sikat rambut, suami pun sikat rambut isteri. Oh, tak pernah Jadi balik ni minta. Balik terus duduk atas kerusi, bagi dia sikat. Kenapa ni? Sikat sekarang, sikat. Lepas tu suami pun sikat sambil kira berapa uban kan. Dah tua dah awak ni. Baru perasan awak ni dah tua. Awak tu dah dekat nak mati bang, awak sedar tak? Balas balik. Jadi masa sikat boleh mengingatkan tentang kematian. Ada seorang ayah ni, dia cerita, ustazah, saya memang ada masalah dengan anak. Saya tak pandai bercakap sebab saya dilahirkan dalam keluarga yang bukan ada komunikasi yang baik. Masing-masing buat hal sendiri, tak ada komunikasi yang baik dengan mak ayah. Jadi saya tak reti nak bercakap dengan anak sendiri. Sampai masa saya rasa anak saya ni dah jauh sangat dengan saya. Anak saya ni macam, yelah, dia hidup dalam situasi sekarang, boleh buat perbandingan dengan ayah orang lain yang mesra, yang boleh peluk. Saya nak peluk anak pun saya kekok. Sebenarnya kita tak boleh nak salahkan juga orang seperti ni. Kalau dia dibesarkan daripada kecil keras, kasar, akhirnya dia nak berubah pun makan masa. Tapi dia kata, apa yang saya buat, saya sikat rambut anak. Bila dia rasa dah jauh, bila anak nak pergi sekolah, dia akan sikat. Mula-mula rasa tak ada apa-apa, sikat je. Lepas tu lama-lama, daripada sikat tu rupanya bukan hanya sikat yang menyentuh kepala, tapi hati yang saling bersentuhan. Proses sikat rambut ni sebenarnya hati yang saling bersentuh, bukan sikat rambut dengan rambut ni. Lama-lama sejak daripada tu ustazah, anak saya berubah, saya pun berubah. Dan apa yang saya perhatikan, anak saya dah tak banyak menjawab. Bila saya cakap begini, okey ayah, okey ayah. Sebab apa? Ada hubungan yang istimewa bila kita buat sunnah Nabi. Saling sikat rambut ni nampak remeh, bukan main-main. Tapi ada sesuatu perubahan yang sedang berlaku. Kita sikat rambut anak kita walaupun dah besar. Anak kita dah sekolah menengah contoh, sekali-sekala panggil anak kita yang perempuan, duduk, Umi nak sikat, nak minyakkan. Masya Allah. Saya pun kadang minta anak saya shampoo rambut saya. Pakai elok-elok lah, sebab nak suruh anak shampoo kan. Kita kadang shampoo anak perempuan yang dah besar ni. Kadang shampoo anak yang dah besar sekolah menengah lelaki saja. Umi nak shampoo, duduk semua, 7 duduk, nak shampoo semua, shampoo. Lepas tu anak tu bergilir pula shampoo kepala kita. Masa tu lah dia ambil peluang nak tenyeh ke nak apa kan. 7 gilir, okey shampoo kepala Umi pula. Lepas tu gilir-gilir. Sebab apa? Subhanallah, kepala kan tempat paling mulia. Lepas tu kita layan dengan penuh kemuliaan lah, bukan main tenyai-tenyai, tapi kita shampoo, lepas tu kita sikat, kita minyakkan. Nabi buat amalan tu. Jadi kalau kita dapat satu amalan ni pun buat, dia dah ada impact yang sangat besar lah. Yang siapa rasa cucu jauh, anak cucu, itulah kan ada dah telefon, kau sebelah dah ni, duduk mana? Gitu. Tak apa, kita faham masing-masing ada pasangan kan. Dah lapor perut, dah masak dah gini? Dah. Hari ni kira makan luar dah lah. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, sekarang pukul 11.08,
Mudah-mudahan ada rezeki masing-masing untuk memiliki. Hari ni 30, kita jual 20. Ha? Subhanallah. Kalau ikutkan harga buku ni, Masya Allah, dengan nilai isi kandungan, dengan RM30 tu, mahal ke RM30? Kalau makan, sekali makan je tu, tak cukup. Lepas tu, masuk dalam perut jadi apa? Sebab ada orang bila nak beli buku, dia berkira. Saya terkejut harganya. RM30 saja. Jadi kita jual buku ni dengan harga ni, daripada jualan ni, inilah yang kami tampung gerak kerja dakwah dan gerak kerja kebajikan macam tadi tu. Subhanallah. Dan buku ni tuan-puan sekalian, ada orang kata, Ustazah, saya ni, makcik ni kalau beli buku tak baca. Kita niat bila beli buku bukan untuk kita je, untuk anak cucu. Sebab itu ada ibu beli sampai 5. Saya tanya kenapa? Saya hadiahkan setiap anak saya, Ustazah. Diorang tak habis-habis lah, duk bergaduh. Sebenarnya sebab tak ada ilmu dalam rumah tangga. Bila baca kisah-kisah Nabi, suami isteri pun, bang, kita boleh buat lah. Bang, rupanya sama lah kisah Nabi ni dengan apa yang kita lalui. Dan Nabi terus tunjuk contoh macam mana nak lalui masalah tersebut. Jadi, kita ni dah lama terputus dengan mencontohi Nabi dalam rumah tangga. Kita ikut akal kita, fikir kita, rasa kita, kebiasaan kita. Kita tak rasa nak bina, nak wujudkan image Rasulullah dalam rumah tangga. Jadi inilah antara perubahan yang kita kena buat. Belum terlambat. Makcik dengan pakcik dah tua sangat dah, Ustazah, nak buat semua-semua ni. Rasulullah masa romantik dengan isteri, bukan Rasulullah masih muda. Semua cerita Nabi dengan Aisyah bermula daripada umur 53 sampai umur 63. Dalam ni ada kisah bagaimana isteri sakit demam, Nabi yang merawat. Nabi yang lapkan dengan air pada badan isteri Nabi yang sakit dan sebagainya.